Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat? Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Belum Belum makan pun alhamdulillah. Ya. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perkongsian pada malam ini, sebagaimana yang telah disebut oleh Ustaz tadi, iaitu saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang satu topik, iaitu dakwah tanggungjawab siapa. Saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan lebih kurang 10 tahun lepas, ketika saya masih belum memeluk Islam. Dan yang seingat saya, apa yang saya tahu ketika sebelum memeluk Islam, rupa-rupanya setelah saya memeluk Islam, banyak adalah salah faham. Barangkali mungkin kerana saya kurang faham, ataupun kerana orang yang salah memahamkan saya. Dan selepas saya memeluk Islam, bersyahadah pada 10 Ogos 2005, ada di kalangan sahabat saya yang datang bertanya kepada saya, dan adakah saya telah memeluk Islam? Dan setelah mereka mengetahui saya telah pun bersyahadah, maka ramai yang datang memeluk saya dan mengucapkan tahniah kerana saya telah kembali kepada agama fitrah. Alhamdulillah. Di sebalik pelukan-pelukan mereka, ucapan-ucapan mereka itu, ada yang mengatakan bahawa tahniah kerana awak telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali pada agama fitrah. Tahniah, awak telah memilih agama yang benar. Dan tidak kurang juga ada yang mengatakan bahawa, kamu tahu tak, jikalau kamu mati dalam sebagai seorang kafir, maka tempat akhir kamu adalah neraka. Dan di neraka awak akan dibakar. Subhanallah. Dan apabila mereka berkata demikian, saya kata alhamdulillah. Tetapi dalam hati kecil saya itu, saya berbisik, saya berkata sendirian, saya kata, kejam sungguh kawan saya ni. Kejam bukan kerana dia mengatakan hakikat orang kafir akan masuk neraka, bukan. Sebab itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya kata kejam kawan-kawan saya ini adalah kerana mereka inilah sahabat yang telah mengenali diri saya lebih daripada berbelas-belas tahun, bermain bola sepak bersama, baik dalam pasukan sekolah, baik dalam pasukan kebangsaan bawah 17 maupun bawah 21. Hari Raya Aidil Adha, Aidil Fitri pasti dijemput. Malahan begitu akrab. Hubungan saya dengan mereka kadang-kala lebih akrab berbanding dengan hubungan saya dengan sahabat yang belum Islam. Tetapi kenapa keakraban itu, dengan mengenali diri saya itu, selama ini mereka mengetahui hakikat jikalau sebagai seorang bukan Islam, kawannya iaitu saya, kalau mati dalam sebagai seorang kafir akan masuk neraka dan dibakar. Tetapi kenapa selama mereka mengenali diri saya ini, mereka tak pernah nak ajak saya masuk Islam? Kenapa mereka tak pernah nak bagi tahu saya apa itu Islam? Kenapa mereka nak menyembunyikan Islam ini daripada saya? Adakah diri saya ini tidak layak untuk masuk ke syurga? Adakah terlalu jijik? Adakah menjadi salah saya kerana lahir dalam sebuah keluarga yang bukan Islam? Kenapa mereka tidak mau berkongsi dengan saya tentang Islam ini? Maka saya mengatakan mereka ini kejam. Dan saya nampak sebelum Islamnya adalah agama Islam ini hak milik eksklusif untuk orang Melayu saja di Malaysia ketika itu. Tak pernah bercerita dengan saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya ingin membawa kita kepada tajuk perbincangan kita yang sebenarnya. Itu baru mukadimah. Kerana kalau dilihat mengikut satu kajian yang dilakukan oleh
seorang profesor. Profesor ini juga merupakan seorang yang kembali kepada Islam. Nama profesor itu adalah Profesor Dr. Osman Chua. Dalam bukunya, iaitu Preaching to the Non-Muslim Chinese in Malaysia, iaitu bagaimana berdakwah kepada bangsa Cina bukan Islam di Malaysia. Kajian dia menunjukkan daripada ramai responden, mereka mengatakan mereka ini ada kawan Islam, tetapi 90% daripada bangsa Cina di Malaysia, menurut kajian dia, mengatakan tidak ada seorang pun orang Islam datang menceritakan tentang Islam kepada mereka. Maksudnya, daripada 10 sahabat kita yang belum Islam ini, 9 daripada mereka tak pernah dengar mesej Islam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan pertama yang saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, adakah Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil? Tiada jawapan. Adakah kita tidak pasti Allah itu adil ke tidak? Allah itu adil, maha adil. Maka adakah adil Allah Subhanahu Wa Taala menghukum 9 orang daripada 10 orang belum Islam di Malaysia ini yang tak pernah mendapat risalah Islam daripada orang Islam, lalu dihukum mereka terus ke neraka? Adil ke tidak? Ataupun yang menyembunyikan kebenaran setelah Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada mereka itu yang sepatutnya dihukum? Iaitu, kita lihat analogi. Kita mempunyai ubat yang boleh menyembuhkan manusia. Umat Islam mempunyai ubat yang mampu menyembuhkan manusia. Orang sedang mati di hadapan kita, dia memerlukan ubat itu untuk selamat, untuk hidup. Ubat itu kita ada simpan di dalam poket kita. Selepas dia meninggal, baru kita kata, okey, dia tak datang minta ubat dari saya. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah mereka tahu kita ni ada ubat? Ataupun sebenarnya selama ini kita hanya syok sendiri dan mengatakan, takkan mereka tak tahu Islam tu agama yang benar? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditanya kepada mereka, adakah mereka fikir agama mereka agama batil menurut Islam? Tidak. Kalau ditanya kepada kita, berapa ramai di antara kita, selain daripada ustaz-ustaz, berapa ramai di antara kita yang pernah membaca kitab agama lain, yang pernah mengkaji kitab agama lain? Boleh dikatakan majoriti akan kata tak pernah. Kenapa? Kerana kita kata agama kita hak, agama kita yang benar. Kenapa nak baca agama lain? Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, yang belum Islam. Mereka juga akan mempercayai agama mereka betul. Apa perlunya saya untuk membaca agama lain? Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk sejenak kita fikir, apa perasaan kita jikalau ada missionary Kristian, pendakwah-pendakwah Kristian datang ke kampung di Karya Mukim Cekok ini, lalu mereka mengajak anak-anak kecil kita menganut agama Kristian, mengajak cucu-cucu kita menganut agama Kristian. Apa perasaan kita? Apa perasaan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Sedih, marah, betul? Kita fikir sejenak, kenapa perlu kita sedih? Kita sedih sebab mereka nak bawa anak kita kepada kesesatan. Kita marah. Kita lihat apa niat mereka. Bagi penganut agama Kristian, sebenarnya ini bukan liberal ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya terlibat dalam konsep dialog antara agama. Saya terlibat dalam majlis dakwah negara. Saya tak percaya konsep liberal ataupun pluralisme. Saya memang percaya Islam agama yang benar sahaja. Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah, kalau bagi penganut agama Kristian, mereka percaya agama mereka benar. Mereka juga percaya mengikut kitab mereka dalam Bible, John bab nombor 3 ayat 16.
ataupun lebih famous John 3:16. Ayat itu berbunyi, "For God so loved the world that he sent his only begotten son, whosoever believe in him will never die and have a everlasting life." Kalau dalam Alkitab bahasa Melayu, sesungguhnya Allah sungguh menyayangi manusia, dan barang siapa yang mempercayainya maka tidak akan mati dan akan hidup abadi di syurga. Itu dalam bahasa Alkitabnya. Lalu mereka juga berpegang kepada sunnah yang dikatakan sunnah Nabi Isa alaihissalam, di mana dalam Matthew mengatakan, "Go to the world and preach to them the gospel and baptize them in the name the Father, the Son and the Holy Spirit." Pergilah ke dunia dan sebarkan Injil ini kepada mereka dan baptizekan mereka dengan nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Ruh Kudus. Mereka percaya mereka ingin menyelamatkan manusia daripada api neraka. Mereka bukan sekadar percaya, tetapi mereka juga pergi melakukannya untuk menyelamatkan manusia. Niat baik tak tuan-tuan puan-puan? Nak selamatkan orang dari neraka? Kenapa nak marah pada mereka? Niat baik. Mereka percaya, maka mereka lakukan. Kita percaya tak Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Yes, kita yakin, kita percaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kita juga percaya surah Al-Imran surah ketiga ayat 85, barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam tidak akan diterima. Kita percaya, tetapi ada tak terdetik dalam niat kita untuk pergi menyelamatkan mereka daripada api neraka? Jangan kata buat dulu. Kita marah bila Kristian buat. Kita berdemonstrasi nak orang turunkan salib mereka. Di zaman Nabi ada begitu ke? Kita marah sebab mereka ada agenda. Tuan-tuan dan puan-puan, agama mana yang tiada agenda? Islam ada agenda dia. Agenda Islamnya terang dalam Quran. Surah Ibrahim surah 14 ayat pertama, surah Furqan surah ke-25 ayat pertama. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia daripada cahaya, daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam. Agenda Islam. Surah Yunus surah ke-10 ayat 25. Sesungguhnya Allah menyeru manusia ke Darussalam, untuk ke syurga. Agenda Islam. Kita hari ini asyik sibuk dengan agenda orang lain sehingga kita terlupa agenda kita. Kita sibuk mengkritik agenda orang, tapi agenda kita terbengkalai. Seumpama jiran kita ada ladang, kita pun ada ladang. Jiran kita pergi kerjakan ladang dia, bila cukup bulan maka dia menuai hasil dan mendapat pendapatan, maka dia bina banglo rumahnya. Kita pula marah, kenapa awak pergi kerjakan ladang awak? Kenapa awak pergi buat banglo? Tuan-tuan dan puan-puan, mereka ada ladang, kita pun ada ladang. Yang kita tak pergi buat tu buat apa? Yang kita biarkan ladang kita penuh dengan lalang tu buat apa? Kita duk sibuk gaduh satu sama lain, kita duk sibuk cari salah orang, kita duk sibuk agenda agama lain, tapi agama sendiri lupa. Dan sebab itulah hari ini kita sebagai Muslim dalam keadaan begini, dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang saya boleh sifatkan sebagai kita takut pada bayang-bayang diri sendiri. Kita nak takut pada agama lain kerana dakwah mereka. Tetapi kita baca Al-Quran surah Isra surah ke-17 ayat 81, bila datangnya kebenaran maka lenyaplah kebatilan. Bagaimana setelah membaca ayat ini kita masih boleh takut dengan agama lain? Saya memang tak boleh faham sampai hari ini. Walaupun sebagai seorang yang kembali pada Islam, walaupun ada sahabat-sahabat yang kembali pada Islam kurang dari sebulan, apa jua pendakya-pendakya agama lain datang kepada mereka, mereka tak gentar walaupun ilmu Islam mereka tak tinggi. Kenapa di kalangan kita yang adalah lama Islam takut? Tak yakin ke bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman itu adalah benar? Kalau kita yakin, saya tidak nampak mengapa kita perlu takut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selama ini sebenarnya kita risau, kita takut
Dan barangkali kita baca Quran, tapi rupa-rupanya kita kurang faham dan kita kurang yakin akan Al-Quran. Sebab itu kita rasa takut. Tidak ada apa yang perlu ditakutkan jikalau kita membuat dakwah kita. Saya gunakan istilah yang lebih mudah. Kalau dalam permainan bola sepak, bagaimana cara untuk kita menentukan pemenang? Iaitu mereka yang dapat menjaringkan gol lebih banyak daripada pihak lawan, betul? Adakah rasa-rasanya dalam perlawanan bola sepak kita dapat memenangi perlawanan bola sepak itu jikalau strategi taktik kita bermain bola sepak hanyalah sekadar bertahan sahaja? Lambat laun gol kita akan bocor. Kelantan, masa zaman kegemilangan Kelantan, antara tim yang serangan dia paling hebat, sebab itu merangkul kejuaraan, betul? Dia tak bertahan. Tetapi apa yang kita lakukan hari ini adalah kita bertahan, kononnya kita bertahan dan ingin mempertahankan agama Islam, tetapi cara kita nak mempertahankan agama Islam di luar syariat Islam dengan berdemonstrasi, memaki hamun. Itukah syariat Islam yang Nabi SAW ajarkan? Jikalau kita mempunyai izah yang tinggi, jikalau kita pergi berdakwah, yakni menyerang, jangan misquote saya. Bila saya sebut tentang serang, bukan serang fizikal, bukan serang untuk perang, tidak. Tapi yang saya maksudkan serang adalah kita berdakwah. Kita berdakwah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang yang terkenal yang bukan Islam tentang Nabi Muhammad SAW, yang orang gelar sebagai Islam ini disebarkan melalui mata pedang. Sir George Bernard Shaw, dia kata bahawa sekarang ni aku yakin bahawa bukanlah Islam ini disebarkan dengan mata pedang, tetapi ketinggian akhlak dan kejujurannya yang menambat hati manusia untuk mengikutinya. Itu mereka kata tentang Nabi SAW. Dalam sebuah buku karangan Michael H. Hart pada 1992 yang bertajuk 100 The Most Influential Person in History, dalam bahasa Melayu 100 manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah ketamadunan dunia. Tahu tak siapa dia letakkan nombor 1? Michael H. Hart adalah orang Kristian, dan orang pertama yang diletakkan sebagai manusia paling berpengaruh tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Berapa ramai orang Islam kita tahu akan fakta ini? Tidak ramai. Kalau orang Islam kita tidak ramai tahu fakta ini, apatah lagi mereka yang belum Islam tahu akan fakta ini. Kalau kita cerita pasal Harry Potter, banyak orang pernah dengar, orang Islam pun pernah dengar, sebab dia adalah novel bestseller, jualan paling tinggi. Tetapi manusia paling berpengaruh tak tahu. Mereka lebih mengenali siapa Mahatma Gandhi, mereka lebih mengenali Mother Teresa berbanding dengan Muhammad SAW. Jadi tugas siapa untuk memperkenalkan Muhammad SAW ini kepada mereka? Tidak lain tidak bukan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan untuk menghayati pengertian dakwah itu sendiri. Bukan kita tak pernah dengar, tetapi kita pernah dengar, kita dengar dan lalu tidak menghayati, tidak memahami. Sebagaimana kata guru saya dari Amerika Syarikat, Syekh Kamal Al-Makki, pendek saja ayat dia. Dia kata, Firdaus, we get the story in the Quran, but we don't get the lesson. Kita dapat cerita dari Al-Quran, tapi kita tak dapat pengajaran dari Al-Quran. Itu yang dia maksudkan. Sebab itu kelakuan kita hari ini tidak sejajar, tidak selari dengan ajaran Islam itu sendiri. Dari segi akhlaknya, dari segi pembersihnya, dari segi kita rajin ke tidak dan sebagainya. Kita cuba renung kembali apa itu dakwah. Dakwah ini bukan bahasa baru, dan apa yang saya nak kongsi ini bukan dari diri saya, dari ulama yang hebat seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Karim Zaidan, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dan sebagainya. Mereka ini yang kata,
Kita lihat dari segi pengertian dakwah, bermaksud menjemput, mengajak, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah Islam, iaitu mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ kita nampak adalah mengajak, menjemput. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini pernah buat tak kenduri? Kenduri kahwin ke, kenduri rumah terbuka ke? Pernah buat kan? Pernah tak jemput kawan-kawan makan? Pernah kan? Kawan-kawan yang bukan Islam pun jemput kan? Betul? Pernah tak kita terfikir? Pernah tak kita duduk, kita renung kembali? Yang aku jemput tu, kalau dalam bahasa Arab, itu adalah dakwah. Kita dakwah mereka untuk ke kenduri kita. Ajak, jemput. Ada tak unsur-unsur paksaan di situ? Tak ada. Pernah tak kita fikir juga, kenapa aku berani untuk ajak, untuk jemput mereka datang ke majlis kenduri aku, tapi majlis kenduri yang aku takut kalau aku tak jemput dia, nanti dia tahu aku ada kenduri, dia lalu, dia nampak, esok dia marah. Dia akan cakap dengan aku, engkau demo ni buat kenduri tak jemput. Kita takut dia marah. Tapi kenapa bila bab Islam, aku tak pernah jemput dia? Kenapa aku tak pernah cerita kat dia? Dia nak datang tak datang, itu dia punya masalah. Dia nak memeluk Islam ke tidak, itu hidayah Allah. Aku tak perlu nak masuk campur. Tapi kenapa aku tak berani nak buat? Adakah aku kurang yakin? Pernah tak kita bersoalkan diri kita begitu? Pernah tak kita hisap diri kita begitu? Saya nak kongsi satu ayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, manusia yang cerdik adalah manusia yang sering dan senantiasa menghisap dirinya sebelum dirinya dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita telah menghisap diri kita? Bagaimanakah kita akan menjawab di hadapan Allah Azza wa Jal jikalau ditanya dengan kita apa yang telah kita lakukan di dunia ini? Bukankah dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW bersabda, tidak akan berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya 4 soalan. Masanya, usia mudanya, ilmunya, bagaimana dia dapat dan bagaimana pengamalannya, dan juga rezekinya, hartanya, bagaimana dia dapatkan dan bagaimana dia belanjakan. Masa kita, apa yang telah kita belanjakan, apa yang telah kita gunakan dengan masa yang kita terluang. Surah Al-As dengan jelas memberitahu kepada kita, demi masa manusia itu dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Kita ini tuan-tuan dan puan-puan, hidup tak lama. Kalau dapat hidup 80-90, Alhamdulillah. Puratanya 60 lebih sahaja orang Malaysia, 60 lebih. Jadi selepas kita mati, apa jenis amal soleh yang kita telah lakukan yang boleh menjamin pahala berpanjangan kepada kita? Nak kata tahajud lepas mati memang tak boleh. Apa jenis amal soleh kita lagi selain daripada sedekah? Ada lagi, iaitu dakwah kita, ilmu yang bermanfaat. Bila kita berdakwah, bila kita mengajar orang, innama akmalu biniat, niat dah dapat pahala, buat dapat pahala. Jikalau orang itu diberikan hidayah oleh Allah, menerusi kita, menjadikan kita sebagai asbab, kita dah meninggal, dah 6 kaki ke bawah, daging-daging dah dimakan oleh cacing, tulang-tulang hampir reput, pahala tetap masuk. Itu amal soleh. Mengajak manusia kepada kebenaran dengan kesabaran. Mengajak manusia ini pelbagai kerana dia kena bersabar. Tak boleh kata, saya susahlah brother, nak ajak-ajak orang ni, saya tak boleh, saya pemarah. Kalau kita pemarah, kena juga buat dakwah. Sebab dengan mengajak orang kepada Islam akan menjadikan diri kita lebih penyabar. Itu kita kata definisi dakwah. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, berapa jenis dakwah? 2 jenis secara umumnya. Dakwah Islamiah dengan dakwah Islahiyah. Dakwah Islamiah adalah dakwah yang pertama. Setelah Nabi SAW, antara ayat-ayat wahyu yang paling awal Nabi SAW terima selepas Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa, antaranya adalah surah Al-Muttassir, surah ke-74. Ya ayyuhal muttassir, kum fa'anzir. Bila Nabi dapat ayat ini,
Nabi terus bagi peringatan kepada orang sekeliling dia. Kita berhenti sejenak di situ. Nabi berhenti dan dapat ayat itu, lalu Nabi mengajak dan memberi peringatan, amaran kepada orang sekelilingnya. Saya suka bertanya, supaya pertanyaan ini akan menimbulkan diri kita untuk memikirkannya. Berapa ramai di antara kita tadi untuk datang solat maghrib di Masjid Mukim Cekok ini, lalu di depan rumah jiran kita, dan lalu kita memberikan salam kepada mereka dan mengajak mereka sekali ke masjid. Jiran kita yang Muslim, kita cakap benda yang simple saja. Nabi dapat kum fa'anzir kepada orang paling dekat dengannya, paling dekat kepadanya, jiran kita. Berapa ramai kita yang lalu tadi barangkali singgah sebentar dekat kedai kopi, kita ajak sahabat kita juga untuk datang ke masjid. Perkara yang mudah, yang sangat mudah sahaja. Isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Adakah kita mengetahui di mana anak-anak kita sekarang? Kenapa anak-anak kita tidak bersama dengan kita di masjid? Benda yang simple. Surah At-Tarim surah ke-66 ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu. Yang paling dekat. Nabi bila dapat kum fa'anzir, itu yang Nabi buat, dakwah Islamiah. Sehingga tercatat dalam sirah, Nabi SAW naik ke atas Bukit Safa, memanggil semua ketua-ketua Quraisy dan berkata kepada mereka, wahai Quraisy, jikalau aku mengatakan kepada kalian, di seberang bukit ini ada tentera-tentera yang bersiap sedia untuk menyerang kita, adakah kalian akan mempercayai aku? Ya Rasul, ya Muhammad, pasti kami akan percaya. Kami tak pernah mendengar engkau berbohong. Lihat, Nabi buat dakwah. Nabi buat dakwah. Iaitu Nabi kata, maka saksikanlah aku adalah Muhammad, pesuruh Allah. Sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah. Maka Abu Jahal mula kata, Abu Lahab kata, adakah ini yang engkau panggil kami? Nabi walaupun dapat tentangan, Nabi tetap berdakwah. Kita lihat juga, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah Al-Lahab itu, menghina dan juga menghukum Abu Lahab ke neraka. Pernah tak kita dengar dalam sirah, Nabi SAW sudah berhenti berdakwah mengajak Abu Lahab memeluk Islam? Tak ada. Nabi tak pernah. Nabi terus menerus berdakwah. Dan sebab itu apabila Fatu Mekah, kita selalu mendengar cerita. Ini kita cerita tentang kehebatan Nabi saya, Nabi kita semua, akhlak dia dalam berdakwah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah kata, barang siapa yang mengakui mencintai Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini, tidak ada cara lain kecuali mengikuti caranya, iaitu pergi berdakwah. Sebab itu bila kita dengar, bila Fatu Mekah, antara mereka yang memeluk Islam sebelum Fatu Mekah adalah manusia yang melawan Nabi dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Abu Sufyan, yang nak tak nak hari ini, walaupun di sebalik sejarahnya dia pernah melawan Nabi, nak tak nak bila kita sebut Abu Sufyan, tetap kita cakap radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang membunuh banyak sahabat di perang Uhud. Nak tak nak hari ini kita tetap memberitahu nama mereka, menyambung dengan mengatakan radhiyallahu anhu. Bila Fatu Mekah, isteri Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, yang dikatakan membunuh Hamzah bin Abi Muttalib, Nabi SAW juga tetap berdakwah kepada dia, ampunkan dia. Musuh-musuh Allah, Abu Jahal dah meninggal. Tetapi dalam Fatu Mekah kita dengar, tuan-tuan dan puan, sirah itu bukan sekadar kita rasa hebatnya, tetapi tak ada impact kepada diri kita. Buat apa? Bila kita dengar sirah itu, kita juga dengar masuknya Islam Ikrimah ibn Abi Jahal, anak kepada Abu Jahal. Kerana apa? Kerana dakwah Nabi SAW. Subhanallah. Ini semua kerana dakwah Nabi SAW. Dia faham apa itu kum fa'anzir.
Dakwah Islahiyah adalah hari ini, program kita sekarang ini. Ini dakwah Islahiyah. Ad-dinu wa nasiha. Agama itu nasihat untuk kita sesama Muslim. Perkataan dakwah bukan kita tak pernah dengar, tetapi kita jauh daripada melakukan dakwah kerana kurang faham. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dan hantar saya ke bumi Kelantan bukan nak jadi hero, hantar seorang mualaf ke sini untuk berkongsi dengan tuan-tuan perempuan, memberikan inspirasi dan juga menaikkan dan memberi motivasi untuk kita buat. Itu Islahiyah, ingat mengingati. Jadi sekarang kita nampak ada Islamiyah, ada Islahiyah. Sebelum tuan-tuan perempuan bertanya kepada saya, tetapi brother, orang Islam kita ni pun teruk. Mana lebih utama? Ajak orang Islam kita kembali mentaati Allah, melakukan perintah-perintah Allah, ataupun ajak orang yang belum Islam? Jawapan saya, seiringkan kedua-duanya. Bila berjumpa dengan orang belum Islam, dakwah mereka, ajak mereka kepada Islam. Bila jumpa orang Islam yang jauh daripada Islam, ajak mereka kepada Islam. Dan tuan-tuan perempuan Muslim dan Muslimat, dalam doa kita, ada tak kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada sahabat-sahabat kita yang belum Islam? Setahu saya tuan-tuan dan puan, dalam banyak-banyak khutbah yang saya dengar, terutamanya di Lembah Kelang, saya sangat sedih sebenarnya. Sedih kerana, betulkan saya kalau saya salah. Saya bukan maksum, saya akan buat kesilapan. Kalau saya salah, tolong betulkan. Mengikut sirah yang saya baca, tidak sekalipun Nabi SAW berdoa ke atas orang lain, yakni meminta Allah melaknat mereka. Setahu saya, kalau ada tu bagi tahu. Kalau ada pun barangkali isolated case, mungkin satu ataupun dua case yang sangat teruk. Tetapi Nabi SAW selalu membuat doa untuk mereka. Kita ambil contoh di Taif, Nabi dilempar, kakinya berdarah. Allah hantarkan malaikat untuk hancurkan Taif, tapi Nabi, ya Allah, tidak mengapa apa yang mereka lakukan. Mereka itu tidak tahu. Cukuplah jikalau kau biarkan mereka, dan harapan aku adalah agar akan ada generasi selepas mereka ini yang memeluk Islam. Dan Alhamdulillah, hari ini penduduk Taif kebanyakan Islam, 100% Muslim. Begitu juga bila Tufai ibn Amr al-Dawsi datang kepada Nabi SAW dan minta Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan kehancuran kaum-kaum aku Ad-Dawsi kerana mereka menolak engkau ya Rasulullah. Rasulullah tidak mendengar pesanan dan permintaan daripada Tufai ibn Amr radhiyallahu anhu ini. Malahan dia melakukan doa, ya Allah, berikan hidayah kepada bangsa Ad-Dawsi ini. Dan Ad-Dawsi itu beramai-ramai memeluk Islam. Tetapi hari ini saya sangat sedih. Sedih kerana setiap hari Jumaat saya akan mendengar khutbah. Bila khutbah kedua, kebiasaannya dia akan berakhir dengan, ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam ya Allah. Saya tak pernah dapat benda ni daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Setahu saya, Nabi SAW selalu berdoa untuk mereka agar mereka diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga kan di awal waktu Mekah sekalipun, kita masyhur cerita ini. Nabi sehingga berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuknya Islam salah seorang Umar. Kedua-dua Umar ini adalah Umar yang menentang Islam. Abu Jahal, Amr ibn Hisham, Abu Jahal. Dan salah satu Umar lagi adalah Umar ibn Khattab. Lalu Allah kabulkan doa dia. Kenapa kita tak fikir, dikala dua-dua Umar ini sedang menyerang Islam dan malahan ingin membunuh Nabi, Nabi tidak berdoa, ya Allah, hancurkanlah mereka yang ingin membunuh aku ya Allah. Mereka ingin membunuh seorang Nabi sebagaimana Yahudi Bani Israel dulu membunuh Nabi mereka, ya Allah, hancurkan mereka. Pernah dengar ke? Saya tak pernah dengar. Tapi saya tak tahu kenapa dalam khutbah kita saya dengar benda-benda sedemikian. Di mana sunnahnya? Di mana iktibar as-sunnahnya? Dan juga iktibar as-sunnahnya adalah melakukan dakwah itu sendiri.
Majoriti, boleh dikatakan kebanyakan kitab-kitab yang saya baca berkenaan dengan fik dakwah dan sebagainya, majoriti ulama di situ meletakkan dakwah adalah fardu ain, wajib ke atas setiap individu. Tetapi bila saya sebut wajib ke atas setiap individu, perlu fahami tuan-tuan dan puan-puan, ianya mengikut kemampuan setiap kita. Tidak semua orang mampu untuk berceramah, tidak. Tidak semua orang mampu untuk menulis, tidak semua orang mampu untuk melakukan yang lain-lain. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan setuju ke tidak dengan apa yang saya nak cakap ini, iaitu setiap kita mempunyai kelebihan kita yang tersendiri. Renungkan sebentar, kita biarkan kita bagi laluan kepada azan. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah. Baik, kita mula sambung sedikit sebelum kita pergi ke sesi soal jawab. Diberikan peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanya soalan-soalan. Baik, tadi saya sebut tentang setiap daripada kita ada kemampuan masing-masing, bakat tersendiri. Tidak ada orang yang boleh mencorak orang lain untuk menjadi seperti dirinya. Kita lihat di zaman Nabi SAW, Nabi kata mereka adalah yang terbaik pada kurunnya, kurun selepas itu dan kurun selepas itu. Mereka adalah yang terbaik. Terbaiknya mereka sebagai satu unit, bukan kerana semuanya karakter lembut seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan bukan juga kerana semuanya tegas seperti Umar ibn Khattab, juga tidak semuanya seperti Uthman ibn Affan yang pemalu semuanya. Tidak. Tetapi kepelbagaian ini disatukan untuk manfaat dakwah Islam. Maka mereka bersatu, mereka menjadi hebat. Hari ini orang Islam kita mempunyai bakat yang bagus, yang hebat, yang kreatif. Ada yang pandai. Antara orang yang pandai, yang kreatif dalam video, dalam design, mereka cipta, yang saya pernah jumpa, orang Melayu, orang Islam, bukan bodik ni tuan-tuan dan puan-puan. Alangkah hebatnya, alangkah bagusnya jikalau bakat ini digunakan untuk dakwah Islam mengikut cara dia. Tetapi dia membuat haji sekali lagi kerana mempunyai kabel, mempunyai hubungan dengan orang dalam yang boleh membenarkan dia pergi haji. Maka secara tidak langsung dia telah mengambil tempat orang yang layak. Sedangkan haji hanya wajib kepada setiap orang Islam sekali seumur hidup. Dan Dr. Yusuf Qaradawi kata, bayangkan jikalau harga pergi haji lebih kurang 20 hingga 30 ribu digunakan untuk menaja seorang untuk pergi haji kerana dia telah pergi. Orang yang pergi itu dapat pahala, dia juga mendapat pahala tanpa perlu dia pergi, dan malahan jikalau orang itu berubah menjadi lebih baik selepas pulang dari haji, dia mendapat pahala berpanjangan. Subhanallah. Itu keutamaan. Tetapi satu keutamaan yang saya nak kongsi, yang subhanallah, apa yang dia cakap itu saya nampak memang benar. Yang ini saya bukan lobby untuk Ustaz Ridwan, bukan. Dia kata sambungan kitab dia Fiqh Aulawiyat.
Dia kata jikalau diminta kepada orang Islam kita untuk menderma bagi pembinaan masjid, cepat, tak ada masalah. Walaupun, dia sambung, walaupun di kawasan tersebut terdapat begitu banyak masjid yang kosong lagi, yang tak penuh, tetapi sebab ianya masjid, maka nak banner, tiada masalah. Tetapi jikalau seruan yang sama digunakan kepada umat Islam untuk melabur bagi kebajikan, bagi tahfiz, bagi rumah jagaan kanak-kanak, anak yatim, orang tua, untuk dakwah jihad fisabilillah ini, kurang dari 10% dan kadang-kala tidak lebih daripada itu langsung. Sedangkan kalau masjid dah banyak dan tak ramai jemaah, akhirnya dia akan jadi gajah putih. Kurangnya jemaah solat sepatutnya adalah meramaikan, membantu masjid-masjid sedia ada untuk membanyakkan, memenuhkan soft-soft dia, bukan membina yang satu lagi. Tetapi jikalau dia kata, bukan saya kata, dia kata, kalau nak marah, marah pada Dr. Yusuf Qaradawi. Dia cakap, jikalau kita melabur ke rumah-rumah kebajikan, kepada pusat-pusat tahfiz dan sebagainya, kepada dakwah fisabilillah, bayangkan jikalau mereka mampu mengajak seorang untuk berubah, ataupun Allah memberikan hidayah kepada seseorang untuk kembali pada Islam melalui usaha mereka. Pahala kita bagaimana? Berpanjangan. Dia kata itu sekali lagi fik keutamaan. Maka tuan-tuan dan puan, jangan kita anggap kita ini hanya benar-benar berguna, berbakti pada agama hanya apabila kita berceramah seperti Ustaz Azhar Idrus yang boleh menarik puluhan ribu orang. Kalau begitu, hampir kesemua kita gagal begitu. Tidak. Sebagaimana kita tidak boleh mengatakan seekor lembu itu gagal kerana gagal memanjat pokok. Selama-lamanya lembu akan merasakan dirinya gagal sebab lembu tidak mampu untuk memanjat pokok. Tetapi jikalau kita mencorak seseorang itu untuk melakukan yang terbaik mengikut kemampuan dia, cukup. Saya nak akhiri dengan kata-kata daripada Khalid bin Walid radhiyallahu an saat-saat kematian dia, yang akan menjustifikasi apa yang saya sebut tentang menggunakan kelebihan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid radhiyallahu an, ketika saat-saat kematiannya, dia kata, sesungguhnya aku telah disibukkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak banyak masa untuk mempelajari Quran. Apa yang kita dapat di situ? Tetapi dia dikenali sebagai Saifullah, pedang-pedang Allah. Kita gelarkan dia sebagai radhiyallahu ant. Begitu juga, jangan kerana orang lain berbeza kemampuan dengan kita, maka kita mengatakan mereka itu tidak boleh berbakti pada agama. Tidak. Kehebatan seorang pemimpin adalah mampu mencorak orang bawahnya yang mempunyai pelbagai bakat untuk digunakan untuk satu tujuan demi Allah Subhanahu wa taala, fisabilillah. Jadi dakwah itu tuan-tuan dan puan, tidak hanya kerana saya ini mu'alaf, saya ada masa nak belajar. Masa itu kita sendiri yang kena cari. Kalau tak ada ilmu, ingatlah hadis Nabi, mencari ilmu itu satu kefarduan kepada setiap Muslim. Kalau kita ada masa minum teh tarik, kalau kita ada masa tengok TV, pasti kita ada masa baca buku agama, pasti kita ada masa berbincang dengan kawan-kawan kita tentang agama, membawa mereka kembali dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan, bukanlah apa jawapan
Jika tuan-tuan perempuan ada soalan-soalan yang ingin ditanya, boleh sila teruskan. Wallahu a'lam. Soalan-soalan berkaitan dengan dakwah kepada Kristian, soalan yang dilemparkan oleh Kristian kepada tuan-tuan perempuan, boleh juga ditanya insya-Allah. Kalau saya tahu jawab, saya jawab. Kalau saya tak tahu, wallahu a'lam, tanya ustaz. Tanyalah ustaz, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Masya Allah. Okey, baik. Bismillah, alhamdulillah. Saya ulang sekali lagi soalan sahabat kita. Dia kata dia ada seorang kawan Cina di Taiping, seorang Kristian. Setiap kali dia berbincang, berborak dengan dia menerusi Facebook, maka dia akan sering menggunakan hadis-hadis bagus. Satu pujian, satu tindakan yang sangat bagus oleh beliau. Dan bila sahabat kita menggunakan tu, dan sahabat juga bermimpi tentang dia datang dengan nama Islamnya, apa next step, apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya adalah puji dia dulu, ucapkan tanya kepada dia, dan selepas itu tanya kepada dia, kenapa ya, apa sebenarnya kehebatan hadis. Jangan tanya dia kenapa kamu guna hadis, sebab dia akan baca dengan tone bahawa kita sedang marah dia. Tapi kita gunakan perkataan yang ceria kepada mereka, kata, apa kehebatan hadis sehingga awak suka gunakan hadis? Sebenarnya dia lebih baik daripada segelintir umat Islam kita yang hadis pun dia tak guna. Malahan menyebarkan hadis palsu pun ada. So tanya dia, apa kehebatan? Biar dia terangkan. Oh, saya suka sebab kebanyakan ini hadis-hadis motivasi. Biasanya hadis apa yang dia kongsi? Hadis yang macam mana? Tentang amalan baik, contoh kebersihan dan sebagainya. Kebersihan, yes. Puji dia, barangkali dia nak bagi indikasi kepada kita orang Islam, kebersihan kita tak berapa nak jaga, ya. So dia kata tentang kebersihan, cakap, tahu tak, itu kebersihan sangat penting dalam Islam. Tanya dengan dia, tahu tak apa yang paling penting dalam Islam? Tanya dia soalan itu. Biasanya dia tak tahu. Dia barangkali dia akan jawab, yang paling penting dalam Islam adalah solat. Cakap dengan dia, yang paling penting dalam Islam adalah tauhid. Terangkan apa itu tauhid. Bila dia terangkan dan memandangkan dia Kristian, tanya dia, awak boleh terima tak satu Tuhan? Boleh. Apa pendapat awak tentang Islam? Tanya, sebab awak dah rapat dengan dia. Dia tanya dia, bagaimana, apa pendapat kamu tentang Islam? Kalau dia kata okey, tak ada masalah. Jadi apa lagi sebenarnya yang perkara-perkara dalam Islam yang awak tak berapa suka ataupun yang awak tak berapa setuju? Bagi dia fikir. Mungkin dia akan fikir ataupun nak jaga hati kita, dia akan kata tak ada kot, okey je. Okey, dia dah kata okey kan, pergi closing. Tanya dia, memandangkan dah tak ada apa yang awak tak suka tentang Islam dan awak pun boleh terima satu Tuhan, apa yang menghalang kamu untuk menerima menjadi seorang Muslim? Proceed, teruskan. Kadang-kala orang itu tidak terima Islam kerana tak terima jemputan. Contoh, saya cerita dengan tuan-tuan perempuan, saya ada sebiji banglo 2 tingkat, 5,000 kaki persegi. Dalamnya ada indoor swimming pool, dalamnya ada jacuzzi. Setiap hari kami masak kambing golek, lembu golek, ayam golek, semua golek, semua sedap. Ada juga bilik tetamu, dan esok kami akan buat kenduri. Okey ya, bye bye, assalamualaikum. Orang tu berani datang tak rumah kita esok? Dia tak datang. Dia tahu secantik mana rumah awak, tapi awak tak ajak saya tak mau pergi. Malu. Begitu juga, kita cuma ajak. Jangan rasa sensitif. Bila masa kita rasa untuk mengajak seseorang itu dan bertanya kepada mereka apa yang menghalang mereka menjadi seorang Muslim, sedangkan mereka telah mempunyai cukup kelayakan untuk menjadi seorang Muslim,
Itu cuma ajakan. Kalau kita rasa takut, ingat itu bisikan syaitan kepada kita. Syaitan dia nak bawa orang ke neraka. Bila kita buat kerja, dia bisik kepada kita, jangan. Adakah kamu lebih rela kehilangan seorang sahabat kerana nak ikut syaitan? Tidak. Cakap kepada dia, tanya dia, tengok apa masalah dia. Jikalau dia ada masalah, dia akan kata, sebenarnya masalah family. Okey. Selesaikan isu-isu berkaitan family dia. Dia takut family dia tahu. Contoh, kalau saya masuk Islam, kena bercerai. Awak boleh bersyahadah, tetapi tak perlu nak daftarkan pengislaman. Yang penting awak amalkan Islam. Betul ke? Uslub dakwah ya tuan. Uslub dakwah. Pendaftaran itu tidak penting. Itu urusan dunia sahaja. Kalau dia daftar tapi tak amalkan Islam, dia pergi buat syirik, bermanfaat untuk dia ke? Tak juga. Lebih baik dia bersyahadah, menjadi seorang Muslim, amalkan Islam. Bila dia dah ilmu kuat, sahabat, kamu tak perlu panggil dia pergi daftar. Dia akan secara automatik berjalan pergi ke pejabat agama untuk daftarkan diri dia. Cara Nabi dakwah, Raja Najasyi. Dia masuk Islam, Jibril datang kepada dia, kabarkan Raja Najasyi dah mati. Nabi SAW hanya solat jenazah gaib, tak pergi rebut mayat pun. Yang penting cara hidup dia. Kalau dibalut dengan kafan secantik mana pun, semahal mana pun, tapi amalan kurang, syirik pula tu, apa manfaat untuk dia? So fokus pada keutamaan dalam dakwah kita. Boleh ya sahabat Wallahu a'lam. Ada lagi soalan-soalan daripada tuan-tuan muslimin dan muslimat? Kalau ada? Ya tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah dibicarakan tadi berkaitan dengan eksklusifnya Islam untuk orang lain. Ini disebabkan oleh sikap orang Melayu itu sendiri yang merasakan bahawa yang itu bersifat inferior, rendah diri terhadap diri sendiri. Atau mungkin kita disebabkan oleh kerana mereka jahil ilmu, atau mereka merasakan bahawa diri mereka ini belum cukup sempurna untuk menyampaikan agama. Baik, bismillah, alhamdulillah. Saya ulang sekali lagi kenyataan dan juga soalannya. Tuan mengatakan bahawa pada mukadimah saya mengatakan bahawa agama Islam ini seperti agama yang sangat eksklusif untuk orang Melayu. Adakah kerana ini mungkin kerana orang Melayu itu merasa inferior, merasa kurang daripada orang lain, dan juga kerana kurangnya ilmu? Saya ingin melihat dari beberapa sudut pandangan. Kalau nak kata orang Melayu ini kurang, saya tak nampak di mana kurang dia. Saya tak nampak. Sekali lagi saya tegaskan, bukan sebab saya di Kelantan dan majoriti kalian adalah Melayu maka saya bodek. Tak. Cara saya tak membodek. Yang datang khusus saya pagi tadi dan petang, dia tahu saya tak membodek. Saya cakap apa yang benar. Kalau orang Melayu terutamanya, lihat balik pada amalan pada bangsa dia, cantik. Dengan lemah lembutnya, dengan sopan santunnya, dengan gotong royongnya. Bukan bangsa lain tak ada, tetapi tidak dalam skala yang besar seperti orang Melayu, betul? Bila buat kenduri, jiran-jiran datang tolong, betul? Kalau bangsa lain ada tak? Bukan tak ada, jarang-jarang. Itu nilai yang baik. Kenapa nak rasa inferior? Kalau kita amati hadis ini, Nabi kata Islam itu tinggi dan tiada apa yang lebih tinggi daripada Islam. Itu tidak menjadikan kita merasa sombong dengan fakta itu, sebab ini apa yang disebut oleh Nabi. Tetapi sepatutnya kita merasa kita ada tanggungjawab. Contoh kalau bila tuan sebut ataupun kerana kurangnya ilmu, saya setuju. Mungkin kita kurang ilmu, dan juga mungkin kita sebenarnya terperangkap dengan bisikan syaitan yang mengatakan kepada kita kurang ilmu. Nak berdakwah ni perlu banyak ilmu ke? Memang perlu. Memang perlukan ilmu, sebab berdakwah mengajak orang kepada kebenaran perlu didasari dengan ilmu. Tetapi lihat sabda Nabi, sampaikan walaupun satu ayat. Surah Al-Fatihah dah 7 ayat dah. Cukup ke? Surah Al-Ikhlas 4 ayat dah. Saya bagi sedikit contoh praktikal bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh berdakwah guna surah Al-Ikhlas saja. Praktikal. Tetapi sebelum saya bagi tahu yang itu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jangan rasa inferiority complex.
Jangan rasa diri ini terlalu teruk berbanding dengan orang lain. Kita ada izzah, kita ada kemuliaan. Sebab mulianya kita bukan bangsa kita, bukan Melayunya kamu, bukannya Indianya kamu, bukannya Cinanya saya, tetapi kerana Islamnya diri kita. Praktikalnya tuan-tuan dan puan-puan adalah, contoh kita kata Qul huwallahu ahad. Cakap dengan dia, sahabat-sahabat kita. Biasanya dalam program dakwah saya dengan masyarakat bukan Islam, saya juga akan cerita tentang konsep ketuhanan. Saya hanya berkongsi konsep ketuhanan. Kalau selepas itu kamu nak kongsi konsep ketuhanan kamu, kongsi, tak ada masalah. Kita mulakan dengan begini. Bagi Islam sangat mudah. Apa-apa jua yang boleh memenuhi kriteria ini, dia boleh jadi Tuhan. Iaitu Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Tuhan itu satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Contoh adalah, bayangkan jikalau sebiji kereta ada 2 biji steering. Apa akan terjadi bila sampai ke persimpangan jalan? Nak belok kiri ke nak belok kanan? Satu masalah. Dan yang kedua, bila kata Tuhan itu satu, majoriti agama di dunia ini percaya Tuhan itu satu. Kita mulakan dengan agama paling tua, iaitu agama Hindu, yang dikatakan agama paling tua. Dalam kitabnya dikatakan, dalam Chandogya Upanishad buku nombor 6 bab nombor 2 ayat yang pertama, Ekam Eva Vityam, bukan dua Tuhan, satu Tuhan. Itu dalam kitab agama Hindu. Dalam Jaju Weda bab 40 ayat 9, dia kata anda tama prawishanti la asam mupaste asam putih. Apa maksud dia? Ini bermaksud mereka yang menyembah alam semula jadi jatuh dalam kegelapan, dan mereka yang menyembah bahan yang diciptakan oleh manusia jatuh ke dalam kegelapan lebih teruk. Itu dalam kitab Hindu. Kemudian kita pergi kepada agama Samawi, agama Yahudi. Dalam Yahudi, kitab Torah Perjanjian Lama disebut dalam Deuteronomy bab nombor 6 ayat keempat, Hear O Israel, your Lord your God is one. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita adalah satu. Kitab Injil, kitab Bible Perjanjian Baru, Mak bab nombor 12 ayat ke-29. Sama juga, dengarlah Israel, Tuhan kita adalah satu. Malahan dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Alkitab, saya quote dalam bahasa Melayu cukup. Alkitab Matius bab nombor 4 ayat ke-10, Yesus mengatakan, apabila dia telah ditarik oleh syaitan ke atas bukit dan syaitan memerintahkan Yesus untuk menyembahnya, maka Yesus berkata kepada syaitan, telah tertera di dalam Alkitab, sembahlah Allah yang Maha Esa. Ini dalam bahasa Melayu, tuan-tuan dan puan-puan. Yesus kata apa? Telah tertera di dalam Alkitab, sembahlah Allah yang Maha Esa. Esa, bukan dua, bukan tiga. Yesus tak kata dirinya Tuhan. Kalau dirinya Tuhan, sudah tentu Yesus terus minta perintahkan syaitan untuk suruh sembah dia. Kemudian kita pergi kepada agama Sikhism. Dalam Guru Granth Sahib, kitab mereka, ayat yang pertama, kedua, ketiga sebenarnya sangat mirip kepada surah Al-Ikhlas. Dia bermula dengan Ek Kongkar. Ek Kongkar tu kata Tuhan itu satu. Sampai pada Islam, Qul huwallahu ahad, Allah satu. Satu. Jadi tak ada masalah untuk manusia mempercayai satu Tuhan. Kenapa? Kerana jikalau banyak Tuhan, dia akan ada banyak masalah. Dia akan bergaduh. Dia akan bergaduh, merebut kuasa. Dan jikalau Tuhan itu maha berkuasa, dia tak perlu banyak Tuhan, satu Tuhan cukup. Pertama. Kemudian kita pergi kepada Allahus Samad. Tiada awal, tiada akhir, tiada permulaan, tiada pengakhiran. Maksudnya, bagi kami sebagai Muslim, apa jua yang ada permulaan dan ada pengakhiran tak boleh jadi Tuhan. Setuju? Maka kebanyakan mereka akan kata, betul lah, sebab Tuhan itu pencipta. Bila Tuhan pencipta, maka tidak boleh ada awal, tidak boleh ada akhir. Kalau dia ada permulaan,
Sama juga dengan planet ini. Planet ini juga ada permulaan. Maka dengan itu, secara automatik, kebanyakan benda yang manusia sembah pada hari ini sudah tidak boleh menjadi Tuhan. Sebab semuanya berbentuk manusia, ada permulaan, ada pengakhiran. Menurut perspektif Islam. Kemudian, lam yalid walam yulad. Kenapa kita orang Islam kata Tuhan tak memperanak, tidak diperanakkan? Bayangkan kalau Tuhan ada bapa. Bapa kuat ke anak kuat? Bapa lagi kuat. Tapi kalau bapa dia, Tuhan ini ada bapa, maka bapa dia adalah bapa kepada Tuhan, dia pun Tuhan. Jadi bapa kepada Tuhan ini ada juga bapa kepada bapa dia. Sampai bila? Tidak boleh. Maka akan berebut kuasa. Sebagaimana kalau dalam sebuah keluarga yang besar, bila ada harta warisan, ahli keluarga semua berebut. Kalau Tuhan tu satu mati, na'udzubillah, takkan Tuhan mati? Tak mungkin. Dan bayangkan kalau Tuhan ni ada anak. Siapa lagi lebih kuat? Bila Tuhan ni dah tua, anak dia jadi kuat, dia mengambil alih. Dan kemudian akan ada seterusnya. Jadi tidak logik, mengikut logik manusia sekalipun, Tuhan itu memperanakkan dan diperanakkan. Dan yang terakhir sekali, walam yakul lahu kufuwan ahad. Konsep yang sangat mudah. Tidak ada apa yang sama dengan Allah, dengan Tuhan. Bagaimana biasanya saya buat? Biasanya saya buat ujian ini, non-Muslim, mereka yang belum Muslim pun akan ikut buat. Dan kemudian kita akan dapat jawapan yang sama. Kita ambil contoh. Kenal tak siapa Pia? Pemain Kelantan dah. Ya? Kapten Kelantan. Kenal dia kan? Kalau kita tutup mata sejenak dan saya sebut nama Pia, boleh tak nampak bayangan dia dengan jersey nombor 16 dia? Betul? Okey. Tok Guru Nik Aziz Nikmat rahimahullah. Ada bayangan tak? Boleh nampak dia? Kalau tutup mata saya sebut Tok Guru Nik Aziz Nikmat, ada kan? Okey. Sekarang tutup mata dan saya sebut Allah. Ada apa? Tak ada. Tak ada gambaran. Dan itulah Tuhan yang orang Islam sembah, yang tak nampak, yang tak berjisim. Sebab apa? Jua yang berjisim itu bukan Tuhan. Khalas. Surah Al-Ikhlas kongsikan macam tu saja. Dia tak akan menyakitkan hati sesiapa. Kita cuma berkongsi apa yang kita percaya. Tak ada masalah. Jadi ini cara-cara yang mudah. Namun kembali pada soalan yang pertama tadi, iaitu merasa inferior. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Allah dah muliakan kita dengan Islam. Jangan kita merasakan diri kita buruk dan teruk. Tidak. Dan jangan pula kerana kita merasa agama kita benar dan kita yakin agama kita memang benar, jangan pula kerana kebenaran yang kita pegang itu menjadikan kita sombong pada orang lain. Sepatutnya kebenaran yang kita ada itu menjadikan kita lebih tawaduk, menjadikan kita lebih berkasih sayang dengan mereka yang tiada Islam. Kesian pada mereka yang masih menjadi hamba kepada makhluk, sedangkan kita yang Muslim ini telah mengabdikan diri kepada pencipta makhluk yang agung itu. Jadi kena ada rasa kesian pada mereka. Wallahu alam. Barangkali ada soalan terakhir kalau ada. Kalau ada soalan terakhir? Tidak ada? Oh, okey, soalan terakhir, bolehlah. Statementnya kalau saya boleh betulkan, sebab saya berasal dari program, saya bercampur dengan semua kaum. Berarti kan 3 kaum antara Cina, Kristian dan Hindu. Saya merasakan yang kalau Cina Kristian dia lebih mudah dekat dengan apa? Dengan ajaran perayaan seperti amalan orang Islam kan. Tapi kalau dakwah dengan Cina Buddha dengan Hindu ni agak susah. Betul tak? Dan sebab apa berlaku? Okey, benar. Sebab apa berlaku? Sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 82. Siapa yang lebih dekat dengan Islam? Allah kata, mereka yang mengatakan diri mereka itu Nasrani. Cina Kristian. Tak kira dia Cina Kristian ke, India Kristian ke dan sebagainya. Janji dia Kristian, Allah kata mereka paling dekat dengan Islam. Yang paling jauh dengan Islam adalah orang musyrikin. Sebab mereka menyembah berhala. Maka itu jauh menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka jauh, jadi itu adalah normal. Kenapa? Kerana dalam kitab Bible, kebanyakan nama-nama Nabi yang mereka sebut itu ada dalam Islam. Mudah untuk kita berbincang. Terlalu banyak persamaan.
kerana semua ini adalah agama samawi. Jadi dari segi berdakwah memang lebih mudah kepada ahlu kitab. Ahlu kitab, sebab ahlu kitab kita tak perlu nak buktikan kepada mereka satu Tuhan, sebab mereka memang dah percaya pada satu Tuhan. Yang cuma kita perlu buktikan adalah kenapa satu Tuhan mengikut versi Islam. Dan malahan jikalau versi satu Tuhan mengikut versi Bible pun akan sama dengan Islam. Contoh, dalam perjanjian lama, dalam kitab Numbers bab nombor 23 ayat 19, di mana Tuhan berfirman, sesungguhnya Tuhan itu bukan manusia, dia tidak berubah dan dia tidak berbohong. Tuhan itu adalah bukan manusia, dia tidak berubah, dia tidak berbohong. Kalau penganut Kristian ikut apa yang disebutkan itu, mana mungkin Jesus itu Tuhan? Jesus tak cakap dia Tuhan. Ya? Dan Tuhan itu maha berkuasa, tetapi mengikut Isa dalam perjanjian baru, John bab nombor 5 ayat ke-30, dia mengatakan bahawa sesungguhnya aku hanya mendengar dan aku hanya mengadili, bukan mengikut kehendak aku, tetapi mengikut kehendak Tuhan yang menghantarkan aku, mengutus aku. Dia diutus, tuan-tuan dan puan-puan. Dia diutus. Kalau diorang ikut yang ni, khalas. Deuteronomy, Exodus bab nombor 20 ayat ke-3 dan ke-5. Kalian janganlah membuat satu image dan lalu menyembah. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang cemburu. Dalam Bible sebut, jangan buat apa-apa image untuk disembah. Kalau mereka ikut, dekat tak dengan Islam? Sangat dekat. Perjanjian baru, Luke chapter number 2 verse 21. Isa pada usia 8 hari berkatan. Berkatan? Siapa yang berkatan hari ini? Orang Islam. Orang Islam. Dalam Matthew bab 24 ayat ke-36 dikatakan Isa alaihissalam dia berjalan selangkah ke hadapan dan lalu dia meletakkan dahinya dan bersujud lalu berdoa pada Allah, ya Allah, jikalau engkau mahu maka keluarkanlah, ketepikanlah, jauhkanlah kesengsaraan ini daripada aku. Dia berdoa, sujud. Siapa hari ini yang sujud ketika sembahyang? Orang Islam. Nabi Isa alaihissalam dalam Bible apabila berjumpa dengan anak murid dia, dia memberikan Shalom alaikum dalam bahasa Aramaik. Shalom alaikum kalau di bahasa Arab kan dia menjadi Assalamualaikum. Dan anak murid dia membalas salamnya dan mengatakan Alaikum shalom, Waalaikumsalam. Hari ini siapa yang bagi salam, siapa yang jawab salam? Orang Islam. Maka kalau mereka ikut di situ, memang sangat dekat, tuan. Memang sangat dekat. Dan kebelakangan ini memang kita dapati ramai orang Kristian, ramai ya, saya sebut ramai, dari pelbagai mazhab. Dari masa saya di Labuan, ada seorang perempuan, dia denomination Protestan, dari sub-denomination Presbyterian, memeluk Islam. 2-3 bulan yang lepas, di Pulau Pinang, seorang perempuan juga, 7 Day Adventist, masuk Islam. Jadi mudah kepada ahlu kitab. Tetapi yang menyembah berhala yang kita kata musyrikin itu, dia agak jauh sebab mereka percaya kepada panteismah, iaitu semua adalah Tuhan dan apa jua pun boleh jadi Tuhan. Jadi dari segi teknik kita nak berdakwah kepada mereka, kita perlu untuk bawa mereka mesti kenal satu Tuhan dulu. Maka sebab itu dia agak jauh sedikit. Tetapi bukan kata mustahil, tidak mustahil. Okey? Jadi wallahu alam, tuan-tuan dan puan-puan, harap soalan-soalan saya dapat jawab dan dapat memberikan satu jawapan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk berdakwah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya mengundurkan diri, di luar itu kami ada buka booth untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil risalah percuma. Risalah percuma, nak ambil berapa banyak silakan, ambil seberapa banyak yang boleh. Ada juga Al-Quran yang telah orang wakafkan. Berapa banyak yang tuan-tuan dan puan-puan nak ambil, sila ambil seberapa banyak yang boleh. Tetapi syarat dia adalah bukan untuk simpanan tuan-tuan dan puan-puan. Al-Quran itu, risalah-risalah kami itu dalam bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, itu tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil untuk diedarkan, untuk dihadiahkan kepada sahabat kita. Kalau nak bagi kepada orang Islam kita yang jauh daripada Islam, supaya dia faham Al-Quran dalam terjemahan bahasa Melayu, itu boleh. Itu boleh, tak ada masalah.
tak ada masalah. Dan jikalau tuan-tuan perempuan berminat untuk berwakaf, sebab Quran yang kami edarkan ini, yang orang wakaf, kami akan edarkan ke seluruh dunia bila ada permintaan. Dan permintaan terbaru yang masih belum dapat kami penuhi adalah di Terengganu, mereka meminta 1000 Al-Quran untuk diletakkan di dalam hotel. Sekarang ni kami masih tak dapat bagi. Jadi kalau tuan-tuan perempuan berminat untuk beramal jariah, untuk mendapat, untuk melabur untuk akhirat kita, silakan. Dan kalau tuan-tuan perempuan berminat dengan t-shirt dakwah saya ini, jadi boleh juga beli di luar. Saya tak minta sedekah, saya nak menjana ekonomi untuk dakwah. Dan untuk dakwah saya tak suka minta, saya nak mereka membantu melabur. T-shirt dakwah saya ini dalam bahasa Cina Zuni Ping An, yang bermaksud Assalamualaikum. Ya, itu maksud dia. Jadi kalau berminat boleh tengok, ada lelaki, ada perempuan, ada juga untuk kanak-kanak. Semuanya harga sama, special promotion, RM30 saja. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang perkongsian saya, jika ada apa-apa yang menyakiti tuan-tuan perempuan, itu bukan niat saya meminta maaf. Dan jikalau ada apa-apa sebarang teguran, saya harap tuan-tuan perempuan datang terus kepada saya selepas ini. Jangan mengumpat di belakang saya. Bahala kita semua tak banyak, jangan dapat dosa kering. Okey? Datang cakap dengan saya terus, brother, saya tak setuju dengan kamu ni, kamu cakap benda ni salah dan sebagainya. Tak apa, tegur saya pun nak perbaiki diri saya. Sebab yang maksum di dunia adalah Nabi. Saya bukan Nabi, juga akan buat silap. Yang penting selepas buat silap, mengaku salah dan memperbaiki diri, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu dari diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Wa akhiru da'wana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.